Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada anda. Di dalam package Super Premium ini, anda akan disajikan, anda akan diajar tentang 9 perkara baru yang terdapat di dalam Facebook Ads. Jadi, ucapan tahniah lagi sekali kepada anda yang telah memiliki package Super Premium yang kami telah sediakan khas untuk anda. Jadi dalam video yang pertama di dalam package premium ini, dan juga ini merupakan video yang ke-25 yang terdapat di dalam package yang kami telah sediakan, package basic, package premium, dan ini adalah package super premium. Di dalam video yang pertama ini, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk anda mencari prospek yang berkualiti ataupun anda ingin mencari customer anda untuk anda menjual produk ataupun servis yang telah anda pasarkan. Biasanya, 3 persoalan pertama yang bermain di fikiran peniaga-peniaga online adalah: yang pertama, nak jual dekat mana? Perlu ingat, tak semua produk yang kita pasarkan boleh dijual kepada semua orang. Sebab itu kita perlu tahu, adakah produk yang anda pasarkan boleh dijual di negeri Kedah sebagai contohnya, ataupun negeri Sabah, ataupun negeri Johor, Selangor, Pahang dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah, persoalan yang pertama yang saya akan jawab di dalam Audience Insight nanti, di manakah terletaknya prospek yang berkualiti, iaitu lokasi. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah dari segi status. Sama ada kita target kepada orang yang dah berkahwin ataupun orang yang masih belum berkahwin. Itu adalah perkara kedua yang paling penting yang perlu anda tahu, adalah status. Sama ada kita nak target sesuai ataupun tidak, ataupun di kawasan tersebut mempunyai ramai orang yang dah berkahwin, ataupun di kawasan yang anda tentukan mempunyai ramai orang yang masih single. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah, perkara yang ketiga yang paling penting adalah education level. Education level dalam Facebook adalah bermula daripada asasi, diploma, degree, master, PhD dan lepasan sekolah. Jadi, education level ini akan ditunjukkan di dalam Audience Insight. Jadi, untuk video yang ke-25 ini, iaitu video yang pertama yang ada di dalam package Super Premium, adalah anda akan pelajari bagaimana untuk menggunakan Audience Insight. Dan untuk pengetahuan anda, Audience Insight ini adalah jantung utama yang ada di dalam Facebook Ads. Jadi, pastikan anda bersama saya dan saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk anda menggunakan Audience Insight dengan cara yang betul, dan yang paling penting adalah dengan menggunakan cara yang berkesan. Jadi, pastikan anda tonton video selepas ini. Di dalam Audience Insight yang terdapat di dalam Facebook Ads, anda akan mengetahui beberapa ciri-ciri utama yang perlu anda buat dan yang perlu anda faham untuk anda melakukan FB Ads. Jadi sebelum anda buat FB Ads, pastikan anda faham terlebih dahulu bagaimana untuk anda mencari prospek-prospek yang berkualiti untuk membeli produk ataupun servis anda. Okey, jadi baik, kita tengok di hadapan skrin desktop, PC dan laptop yang anda sedang gunakan sekarang. Yang pertama, anda klik pada Manage Ads. Pastikan klik Manage Ads, bukan Create Ads. Itu adalah langkah yang pertama. Dan yang kedua, di sebelah kiri atas sekali, jangan klik pada nama akaun sebab kita bukan nak buat iklan, tapi kita nak cari dahulu di manakah prospek kita berada. Okey, jadi ini adalah Facebook Ads dan yang seterusnya adalah Audience Insight. Pastikan anda klik pada Audience Insight. Ini adalah perkara yang baru yang anda akan belajar. Okey. Dan yang seterusnya ini adalah, okey, jadi dia akan naiklah introducing
Facebook Audience Insight. Tak payah take tour lah sebab lambat, ikut je step saya. Dan yang kemudiannya, anda buang US ni kita tak nak. Kita tulis dulu yang pertama adalah Malaysia. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu ubah di bahagian umur. Contohnya bermula umur 20 tahun sehinggalah 45 tahun. Ini adalah perkara-perkara yang perlu anda edit. Sebab apa? Nanti resultnya akan keluar di kotak sebelah kanan. Sebelah kiri ni adalah perkara-perkara ciri-ciri yang perlu anda edit, dan result akan ditunjukkan di sebelah kanan. Dan kemudian adalah gender, targetnya adalah all. Kemudian anda boleh tambah lagi di bahagian advance. Sebagai contoh, relationship status. Contohnya anda ambil married lah, kita target orang yang berkahwin, not specific. Okey. Dan yang seterusnya adalah mungkin di bahagian language, anda boleh tambah, ataupun anda tak nak tambah tapi anda nak tengok dulu language apa yang selalu orang guna. Okey, jadi di bahagian sebelah kanan ini adalah data yang telah ditunjukkan oleh Facebook. Daripada umur 20 tahun sehingga 45 tahun telah menunjukkan bahawa umur 25 tahun sehingga 34 tahun lah paling ramai sekali manusia menggunakan Facebook di Malaysia, iaitu sebanyak 54%. Kalau tengok di atas ini adalah 3 million. Jadi anda boleh darab dengan 54% bermaksud lebih daripada separuh pengguna Facebook adalah bermula daripada umur 24 tahun sehingga umur 34 tahun. Okey, itu adalah perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua yang perlu kita detect ataupun yang perlu kita tahu adalah di bahagian relationship status. Jadi anda dah target married, jadi memang akan naik married lah. Ataupun anda tak nak target married pun boleh, anda buang sahaja pun boleh, tak ada masalah. Jadi anda akan nampak di bahagian relationship status, yang mana kalau anda target Malaysia bermula umur 20 tahun sehingga 45 tahun, gender adalah lelaki, dan anda akan nampak di bahagian relationship status, single 35%, in relationship 13%, orang yang sedang bertunang engage 3%, dan yang dah berkahwin adalah 48%. Jadi ini adalah data yang telah ditunjukkan oleh Facebook. Dan yang seterusnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah education level. Education level anda boleh tengok dekat sini High school, college, grade school. Jadi anda boleh tengok di bahagian college sangat-sangat tinggi. Maksud di bahagian college ni adalah orang yang masih belajar dan mungkin orang yang telah grad daripada universiti. Sebab apa? Sebab tu kita tengok di bahagian umur 25 tahun sehingga 34 tahun lah pengguna paling tinggi. Ini bermaksud di bahagian college lah ramai orang yang masih belajar dan mungkin telah habis belajar. Itu adalah di peringkat education level. Okey, baik. Dan yang seterusnya kita nak tengok di bahagian location. Di Malaysia ini ramai penduduk berada dekat mana? Mungkin di Johor, mungkin di KL, mungkin di Kedah, mungkin di Sabah, mungkin di Sarawak. Jadi kita tak nak perkataan mungkin-mungkin ni. Kita nak terus dapat tahu secara orang kata betul di manakah paling ramai sekali manusia menggunakan Facebook. Okey, jadi kita pilih bahagian location. Okey, ini adalah top city Jadi anda boleh lihat di sini. Anda boleh tengok di nilai Negeri Sembilan hanya 0.2%. Okey, di Shah Alam 3%, Sungai Buloh 3%. Anda tengok di Kuala Lumpur sahaja pengguna Facebook adalah sebanyak 22%. Anda boleh darab 22%, anda boleh darab dengan 15 million. Sangat ramai Okey, dan yang seterusnya adalah di Johor Bahru. Johor Bahru pun tinggi, 3%. Dan yang seterusnya, okey, Kota Kinabalu di Sabah. Jadi kalau kata anda nak buat iklan untuk jual produk, anda boleh target di lokasi-lokasi yang ramai penduduknya berada di situ. Sebab apa? Ramai penduduk yang ada dekat satu-satu kawasan menyebabkan purchasing power untuk membeli produk yang anda pasarkan lebih tinggi berbanding kalau kata anda target dekat, sebagai contohnya di Kepung 0.1%, sangat sikit. Kuala Kangsar, Kuala Krai, Kelantan
Kalau muda Penang 0.2%, sangat sikit. Tetapi orang kata tak menjadi satu masalah kalau kata anda memang nak target dekat kawasan tersebut. Cumanya populasi penduduk yang berada di kawasan tersebut ada sangat-sangat sikit berbanding dengan lokasi seperti Kota Kinabalu, seperti Kota Baru, dan seperti lagi satu adalah Kuala Lumpur. Okey, jadi baik, itu adalah Malaysia. Tetapi contohnya anda hanya nak target di kawasan Selangor sahaja. Kalau nak target di kawasan Selangor, jadi anda ubah di bahagian location. Contohnya anda ubah Selangor. Pastikan Malaysia. Okey, jadi anda boleh nampak Selangor antara kawasan yang boleh anda pilih Banting pun boleh. Kemudian anda boleh tengok kat sini Putrajaya, Shah Alam tinggi 20%, Kelang pun tinggi 19%, Sungai Buloh 11%. Memang tak dapat dinafikan, Sungai Buloh adalah kawasan yang ramainya penduduk menetap di situ sebab terlalu banyak taman dekat Sungai Buloh. Okey, jadi ini adalah antara lokasi yang berada di Selangor. Okey, kalau anda nak target pula di Johor, anda just tulis kat sini Johor. Kemudian anda boleh nampak result yang dikeluarkan oleh FB. Sebagai contoh, Plentong Johor 6%. Maaf kalau saya salah sebut Okey, dan yang kedua adalah Pasir Gudang 8%. Kita tengok Johor Bahru ada lebih 22%. Okey, dan seterusnya Tampoi, Pulai 11 dan 12%. Jadi ini adalah data populasi penduduk yang menggunakan Facebook pada waktu ketika ini. Jadi sangat bagus sekiranya sebelum anda buat FB Ads, anda kaji dahulu kepadatan penduduk yang menggunakan Facebook pada tempat yang anda telah tetapkan. Okey, baik, dan yang seterusnya adalah kita tengok pula di bahagian top language top country ni tak payahlah, memang confirm Malaysia lah. Dan yang seterusnya adalah di bahagian top language. Anda boleh tengok kenapa sebelum ni saya telah target English UK, English US dengan Malay. Jadi anda boleh nampak Malay sahaja 24% dan English US 30% melebihi daripada Malay, dan yang seterusnya adalah English UK 19%. Okey, baik, dan yang seterusnya adalah activity. Activity ni adalah sangat penting untuk anda tahu sama ada pengguna ni lebih banyak menggunakan mobile ataupun menggunakan Facebook untuk login Facebook sama ada telefon ataupun desktop lah. Okey, device user, jadi anda boleh tengok device user yang menggunakan smartphone sebanyak 81% dan yang menggunakan desktop hanya 2%, dan desktop dan mobile secara serentak hanyalah 17%. Dan anda boleh tengok pengguna Android lagi banyak daripada pengguna iPhone. Jadi pengguna-pengguna iPhone jangan bermegah sangatlah. Sebab apa? Sebab pengguna Android lagi banyak berbanding pengguna-pengguna iPhone. Okey, baik. Jadi ini adalah jantung utama yang terdapat di dalam Facebook Ads. Jadi pastikan anda tahu bagaimana untuk menggunakan Audient Insight ini, kerana daripada Audient Insight ini anda dapat menghasilkan prospek ataupun customer yang lebih berkualiti. Sebab apa? Kita nak buat marketing, kita tak nak tembak iklan menggunakan peluru kacang, akan berterabur. Main tembak jadi tak tepat. Kita nak guna peluru kapur, terus tepat kepada customer yang kita nak target. Jadi Audient Insight ini sangat penting. Pastikan anda menonton video ini berulang kali sekiranya anda tidak faham. Jadi apa-apa pun sekiranya anda nak ubah, nak edit, ubahlah di bahagian sebelah kiri ini. Ini adalah ciri-ciri customer avatar yang perlu anda tahu. Ada lokasi, ada age, ada gender, ada interest, ada language, ada status dan ada education. Education pun ada, tak ada masalah Jadi di bahagian sebelah kiri inilah yang perlu anda edit, dan pastikan anda faham, anda hadam dan anda buat. Pesanan saya, pastikan anda buat dan terus buat sampai jadi. Jadi itu sahaja untuk video kali ini, iaitu video yang pertama yang terdapat di dalam package super premium yang telah kami sediakan khas untuk anda.
Jadi pastikan anda menonton video selepas ini kerana saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk anda membina custom audience dan look like audience. Kerana untuk membina custom audience ataupun look like audience, anda tak payah menggunakan ataupun tak perlu menggunakan interest untuk target anda punya customer. Jadi pastikan anda menonton video bersama saya selepas ini. Terima kasih.